wawancara di mana kita bicara mengenai dengan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023. Ya. Dan kita terus sahaja memperkenalkan tetamu undangan kita iaitu Yang Mulia Puan Arni Nur Akilah binti Haji Awang Bakar, itu pegawai pelajaran kesihatan Pusat Promosi Kesihatan. Ya. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Puan ya. Rampai Pagi mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana di atas kesudian Puan dapat meluangkan masa bersama kita pada pagi ini ke studio Rampai Pagi. Set untuk duduk lebih menarik lagi. Ya, kerana informasi yang akan kita sampaikan ini kita rasa sangat berguna juga ya untuk dikongsikan bersama dengan penonton di luar sana. Baik, untuk soalan yang pertama mungkin sebagai mukadimahnya juga saya serahkan dulu kepada Puan. Nanti insyaAllah soalan pertama bersama dengan rakan saya Nur Intan. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Is ya. Jadi Puan ya, kita hari ini bicara mengenai dengan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023. Jadi sebagai mukadimah mungkin boleh Puan sendiri perkenalkan diri dan juga seterusnya, silakan. Okey, terima kasih. So bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan selamat pagi kepada penonton-penonton yang saya hormati. Sebelum kita memulakan sesi wawancara pada pagi ini, ingin saya kenalkan diri saya sekali lagi. Nama saya adalah Arni Nur Akilah binti Haji Awang Bakar, pegawai pelajaran kesihatan dari Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan. So terlebih dahulu sebelum kita mulakan sesi wawancara pada hari ini, saya ingin mengambil kesempatan ini mewakili Kementerian Kesihatan untuk berterima kasih kepada pihak Radio Television Brunei kerana sudi untuk menjemput saya untuk membincangkan lebih lanjut mengenai isu Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023 pada hari ini. Ya, Alhamdulillah. Jadi Puannya ingin juga kami mengetahui bersama bila sebetulnya Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini disambut dan mungkin juga boleh teruskan apakah antara tujuan sambutan Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini diadakan. Silakan. Okey, bagi pengetahuan semua, sebenarnya Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini ianya disambut pada setiap tahun di seluruh dunia. So sambutannya yang ini disambut pada 31 hari bulan Mei setiap tahun. So pada tahun ini itu adalah hari esok 31 hari bulan Mei 2023 bersamaan dengan 11 Zulkaidah 1444 Hijriah. So seperti yang ditanya tadi, tujuan mengenai Hari Tanpa Tembakau Sedunia. So sedikit tujuannya adalah sebenarnya setiap tahun sambutan ini disambut di seluruh dunia untuk meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai beberapa perkara. So yang pertama untuk untuk orang meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai bahaya penggunaan tembakau. Yang kedua, mendedahkan manipulasi industri tembakau untuk mengekalkan permintaan yang tinggi bagi produk mereka. Dan yang ketiga, menggalakkan orang ramai di seluruh dunia bagi sama-sama berusaha dan berikhtiar untuk menuntut hak mereka, iaitu untuk tinggal dalam sebuah negara yang bebas tembakau demi mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang sihat, dan pada masa yang sama juga untuk melindungi generasi kita ni yang akan datang. Walau bagaimanapun sebenarnya sambutan Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini setiap tahun ianya mempunyai fokus dan tema yang berbeza. Ya, Alhamdulillah. Ya, jadi itu mengenai dengan tujuannya sambutan Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini diadakan ya. Jadi Intan dan juga Puan ya, apabila menyebut mengenai dengan tema tadi, kita ingin juga mengetahui apakah tema Hari Tanpa Tembakau Sedunia pada tahun ini, mungkin dapat Puan jelaskan? Okey. So tema Hari Tanpa Tembakau Sedunia pada tahun ini adalah kita perlukan makanan bukan tembakau. So dalam bahasa Inggerisnya adalah We Need Food Not Tobacco. So tema ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kesedaran orang ramai lagi sekali terutamanya petani-petani tembakau dari negara-negara yang mengeluarkan tembakau mengenai ada lagi tanaman alternatif yang lebih sihat, berdaya tahan dan mampan. Selain itu juga, kempen ini bertujuan untuk menggalakkan kerajaan untuk menamatkan subsidi penanaman tembakau dan sebaliknya menyokong para petani untuk beralih kepada tanaman yang lebih mampan dan seterusnya menyumbang kepada peningkatan keselamatan makanan ataupun food security dan nutrisi.
Dan pada masa yang sama juga, kempen ini mendukung matlamat kedua agenda 2030 Sustainable Development Goals ataupun dalam bahasa Melayunya matlamat pembangunan mampan, iaitu sifar kelaparan ataupun dalam bahasa Inggerisnya lebih dikenali sebagai zero hunger. Yang mana sasaran matlamat ini adalah untuk menamatkan kelaparan, mencapai jaminan makanan dan nutrisi yang lebih baik serta menggalakkan pertanian yang mampan. Baik, Alhamdulillah ya. Dan untuk berikutnya pun mungkin dapat dijelaskan mengikut daripada maklumat yang Puan kongsikan ya, di mana penanaman tembakau bukanlah pertanian yang digalakkan dan malah menyumbang kepada krisis ketidakamanan makanan sejagat. Jadi mungkin dapat kita kongsikan juga, bolehkah Puan lebih dapat memberikan huraian yang lebih lanjut mengenai dengan perkara ini? Silakan. Okey, ingin saya tekankan kepada penonton-penonton di luar sana, penggunaan tembakau ini seperti yang kita ni tahu, ianya membunuh bukan sehingga separuh daripada pengguna tembakau. Yang mana setiap tahun ianya menyebabkan lebih dari 8 juta kematian. So, itu adalah angka yang besar. Ini bukan saja untuk pengguna tembakau itu sendiri, tetapi ianya juga untuk orang yang terdedah kepada asap rokok pasif ataupun second hand smoker. So, ada juga beberapa faktor bagaimana penanaman tembakau ini boleh menyumbang kepada krisis ketidakamanan makanan sejagat. So, yang pertamanya adalah penanaman tembakau boleh menjejaskan kesihatan para petani tembakau dan keluarga mereka. So, ini termasuk yang pertama, keracunan nikotin. Menurut kajian, 1 daripada 4 orang petani tembakau akan menghidapi penyakit green tobacco sickness ataupun keracunan nikotin ini. So, ini terjadi masa diorang memegang daun tembakau tu. So, nikotin akan diserap melalui kulit diorang ataupun saluran pernafasan diorang. So, melalui proses penanaman dan juga penuaian tembakau ini, para petani ini boleh menyerap nikotin bersamaan macam diorang ini bersiguk 50 batang rokok sehari. So, itu adalah angka yang besar. So, selain daripada itu juga, petani tembakau ini terdedah kepada bahan-bahan bahaya seperti habuk tembakau ataupun racun kimia lain. So, tabuk dan racun kimia berbahaya ini melekat di badan diorang, di baju diorang dan di kasut diorang. Dan kemudiannya apabila diorang balik, diorang ini mendedahkan bahan-bahan ini dan habuk ini kepada keluarga mereka, terutamanya lah kanak-kanak. So, semasa proses pengawatan tembakau juga, para petani ini menghidu sejumlah besar asap tembakau. So, ini boleh meningkatkan risiko untuk menghidapi penyakit kronik paru-paru dan masalah kesihatan lain sama macam diorang ini bersiguk lah. So, walaupun diorang itu indah bersiguk atau menggunakan produk-produk tembakau ini. So, ingin saya kongsikan di sini juga, sebenarnya industri tembakau ini menggunakan kanak-kanak dan wanita sebagai buruh utama mereka. So, pertanian tembakau ini ianya kanak-kanak dan perempuan ini, wanita ini akan didedahkan kepada risiko-risiko kesihatan. So, terutamanya lah kanak-kanak. So, jumlah nikotin yang mereka serap atau ke dalam badan mereka ni akan adalah lebih lebih tinggi lah risikonya. Pasal berat badan dorang itu damit, tapi nikotin yang dorang serap ke dalam badan adalah sama macam orang dewasa. So, efek kepada kesihatan itu adalah lagi berisiko lah. So, bagi macam for example, kalau macam wanita tu mengandung, petani itu wanita dan ianya mengandung, diorang ini mempunyai risiko keguguran yang lebih tinggi berbanding daripada wanita mengandung yang indah terlibat dengan pertanian tembakau. So, selain daripada kesan negatif terhadap kesihatan, so bukan saja kesihatan, penanaman tembakau juga boleh menjejaskan alam sekitar petani. So, setiap tahun dianggarkan lebih 200,000 hektar hutan dimusnahkan bagi penanaman tembakau sahaja. So, ini boleh menyumbang kepada peningkatan suhu sejagat ataupun dalam bahasa Inggerisnya global warming. Selain itu juga penggunaan penanaman tembakau ini menggunakan sejumlah rasun perosak dan baja yang sangat banyak. So, ini boleh menyumbang kepada kemerosotan kualiti tanah. So, apabila ini terjadi, tanah itu akan berubah seperti padang pasir. So, tidak lagi dapat digunakan untuk menanam tanaman lain macam makanan ke apa. So, setiap tahun juga sekitar 35 juta hektar tanah dimusnahkan hanya untuk menanam tembakau ini.
So sudahnya kena pakai untuk menanam tembakau seperti yang saya mention tadi, saya jelaskan tadi, dah lagi dapat digunakan lah. So anulah ia akan selama-lamanya jadi macam itulah. So menggunakan racun perosak dan baja yang banyak ini juga sebenarnya mencemarkan persekitaran sekeliling kita ni, macam tasik, sungai. So ini boleh menjejaskan kehidupan akuatik dan seterusnya menjejaskan ekosistem dan menyumbang kepada kehilangan biodiversity. Selain daripada itu juga, para petani tembakau juga sering terperangkap dalam lingkaran hutang ataupun dalam bahasa Inggerisnya adalah vicious circle of debt dengan industri tembakau itu sendiri. So ini adalah kerana macam saya jelaskan tadi, penanaman tembakau memerlukan banyak baja, banyak racun perosak. So diorang ini memerlukan akses kepada bekalan dan perkhidmatan ini macam jentera, benihnya tu ataupun mahal lah. So ini adalah memerlukan kos yang tinggi. Selalunya petani-petani ini tidak mempunyai duit untuk membeli terlebih dahulu. So industri tembakau akan meminjamkan barang-barang ini terlebih dahulu, tetapi kosnya ni akan di-cut ataupun ditolak daripada pembayaran untuk membeli daun tembakau daripada dorangannya. Okay. So sebenarnya para petani kecilan ini sebenarnya dorang ini selalunya dari negara-negara berpendapatan rendah dan sederhana. So dorang ini kena bagi kontrak oleh company ataupun syarikat-syarikat tembakauannya. So apabila diorang diberi kontrak ini, ditetapkan harga tu. So selalunya harga tu ditetapkan pada kadar yang rendah untuk membeli daun tembakau tu. So dengan kos penjagaan kesihatan yang tinggi, keuntungan yang rendah dan penjualan daun tembakau yang rendah dan also nutrien tanah yang semakin merosot, ini akan menjejaskan pendapatan petaniannya secara secara overall lah. So ianya akan berpanjangan. So industri tembakau ini sudah semuanya terjadi, industri ini juga akan mengambil kesempatan untuk memerangkap petani-petani ini dengan memberikan dorang pinjaman yang berterusan supaya dorang ini akan terperangkap dengan dorang dan dorang ini stuck ataupun stay dalam lingkaran hutangannya dan terus supaya dorang ini terus bergantung kepada syarikat-syarikat ini untuk bekerja dengan mereka. So dengan faktor-faktor yang saya sebutkan tadi dan taktik-taktik kotor dari industri tembakau, ianya menyukarkan lagi para petani ini untuk beralih kepada tanaman alternatif yang lebih sihat, berdaya tahan dan mampan. So ini akan menyumbang kepada tidak amanan makanan. Ya, alhamdulillah, ya cukup jelas ya. Dan itu adalah antara kesannya, bukan sahaja kesan negatif kepada terhadap kesihatan, malahannya juga memberikan kesan negatif terhadap alam sekitar. Dan seterusnya ni puannya, puan banyak berkongsi maklumat mengenai dengan keburukan tembakau, penggunaannya, brand namanya dan juga sebagainya. Dan rokok adalah produk tembakau. Jadi bagaimana pula dengan rokok elektronik ya ataupun vape ya? Adakah ianya produk tembakau dan adakah hal ini lebih selamat digunakan atau indah, macam mana? Okay. So rokok elektronik atau lebih dikenali di negara tani sebagai vape, sebenarnya ianya bukanlah produk tembakau. Ianya indah mengandungi sebarang daun tembakau di dalamnya. Akan tetapi ianya kebiasaannya mengandungi dadah nikotin. So mana-mana produk yang mengandungi nikotin boleh menjejaskan kesihatan penggunanya. Manakala di bawah Perintah Tembakau 2005 di negara tanya, alat ini dikategorikan sebagai alat yang menyerupai rokok kerana apabila kita ni menggunakan, ianya adalah sama macam mengambil ataupun menggunakan rokok. So oleh sebab itu, ianya adalah ditegah ataupun ditegah untuk dijual ataupun digunakan. So seperti yang kita mention tadi, selalunya kita ni dengar vape ni orang cakap lagi selamat, so, orang cakap kalau bersigup tu ada lagi efek-efeknya, tapi kalau vaping ni tidak apa-apa, lebih selamat. Ada lagi perisa-perisanya yes, perisa-perisanya pun amat menarik sebenarnya. Yes. So sebenarnya ini adalah antara taktik kotor industri tembakau ni juga. Sebenarnya diorang memang dengan sengaja memasarkan produk-produk terbaru mereka, bukan saja vape, ada lagi produk-produk lain sebagai lebih selamat. Walau bagaimanapun kajian menunjukkan aerosol daripada vape ini masih mengandungi bahan kimia yang toksik dan beberapa kajian menunjukkan kadar bahan toksik di dalam vape ini adalah lebih tinggi tahpulang berbanding daripada rokok biasa.
Selain itu juga pembuangan sisa vape ini juga boleh menjejaskan alam sekitar. Bateri dan alat rokok vape ini adalah berbahaya, mengandungi bahan berbahaya seperti plumbum dan mercury. Dan jika tidak dibuang dengan selamat seperti kebiasaannya, selalunya orang buang dalam sampah sejak, bahan kimia ini boleh meresap ke dalam tanah dalam landfill kita ni. So ini boleh menjejaskan juga kesuburan tanah tani and also boleh mencemarkan air tani di negara tani sendiri. Mencemarkan air ini juga boleh memberi kesan kepada hidupan akuatik yang mana boleh membinasakan ekosistem dan sama juga boleh menyumbang kepada kehilangan biodiversity. Oleh itu, penggunaan rokok elektronik daripada Kementerian Kesihatan kami indah galakkan dan ianya juga boleh membahayakan kesihatan sebenarnya sama seperti produk tembakau yang lain juga. Ya. Dan seterusnya Puan ya, masa kita pun tidak lama lagi ni dan juga masa cukup mencemburi kita. Jadi mungkin saja kita ni boleh ya kesimpulannya. Jadi Puan, apa pendapat Puan sendiri ya, mengapakah berhenti merokok itu penting dan apakah antaraan manfaat kepada kesihatan ni? Okey, banyak manfaat kesihatan yang boleh orang yang berhenti bersiguk, berjaya berhenti bersiguk boleh perolehi. Insya-Allah pembaikan kepada kesihatan akan dapat dilihat dan dirasakan serta risiko penyakit paru-paru juga akan menurun. Menurut kajian juga setelah 3 bulan berhenti merokok, fungsi paru-paru akan beransur pulih dan bertambah baik. Setelah 9 bulan berhenti merokok, batuk dan sesak nafas pula akan berkurangan dan selepas 10 tahun berhenti merokok, insya-Allah risiko kanser paru-paru akan menurun separuh berbanding dengan orang yang masih bersiguk. Risiko kanser mulut, tekak esophagus, pundi kencing, cervix dan pankreas juga akan berkurangan. Ya, jadi kepada bis kita yang mungkin ada hajatnya untuk berhenti merokok, ini waktunya di mana ada beberapa kesan positif lah sekiranya bis kita berhenti merokok ya. Ya, jadi untuk mengakhirinya ya Puan ya. Dan mungkin apa-apa lagi yang ingin dikongsikan, mungkin saranan daripada Puan sendiri ya. Ya. So kami faham dari perspektif kami pun kami faham berhenti menggunakan produk tembakau, bersigap ke, vaping ke, bukannya perkara yang mudah. Walau bagaimanapun di negara Brunei Darussalam, alhamdulillah Kementerian Kesihatan ada menyediakan perkhidmatan klinik berhenti merokok secara percuma yang mana perkhidmatan ini boleh membantu orang untuk berhenti bersigap. So perkhidmatan ini ada menyediakan perkhidmatan kaunseling berhenti merokok dan juga ubat-ubatan seperti nicotine patch ataupun varenicline secara percuma. So nasihat saya adalah manfaatkanlah perkhidmatan yang sedia ada ini untuk membantu diri ke arah yang lebih baik dan sihat. Di samping itu juga seperti yang saya jelaskan tadi, kita tidak seharusnya menyokong atau menggalakkan taktik kotor industri tembakau ini dengan terus menggunakan dan membeli produk-produk mereka ini yang boleh menyumbang kepada kebinasaan alam sekitar dan krisis ketidakamanan makanan. Oleh itu, marilah kita sama-sama berusaha untuk menjadikan negara kita ni, negara Brunei Darussalam, bebas dari tembakau dan asap rokok. Ini adalah demi meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan diri sendiri dan orang-orang di sekeliling kita, serta untuk menyumbang kepada masa depan yang lebih sihat dan mampan bagi semua. Sekian, terima kasih. Jadi sama-samalah kita ya berusaha menjadikan negara kita ini bebas dari tembakau dan juga asap rokok ya. Apapun, terima kasih diucapkan ya kepada Yang Mulia Puan Arni Nur Akilah binti Haji Awang Bakar, itu Pegawai Pelajaran Kesihatan Pusat Promosi Kesihatan. Ya, terima kasih Puan. Terima kasih juga kerana memberikan peluang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.